walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam bicara perjalanan ke akhirat dalam bab matlamat kejadian manusia di dunia ini. Kenapa kita harus tahu matlamat kejadian manusia di dunia ini? Mesti ada matlamat. Sebab sebelum ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita, annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Dia dah ingatkan kita dunia ni satu permainan sahaja, suatu yang melalaikan. Dia dah ingat kat kita dunia ni, dia kata kena faham bahawasanya dunia ni hanya permainan, dia kata, yang melalaikan satu perhiasan dan bermegah-megah serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Allah Ta'ala dah ingatkan kita, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah Ta'ala ingatkan terang. Jelas dah Allah Ta'ala bagi terang supaya kita lebih berhati-hati, kata Allah. Sebab kehidupan dunia ini pertama permainan. Leka balik. Seronok punya main sampai tak ingat nak balik. Macam anak main kat padang kan. Seronok punya seronok main, lupa pesanan bapak, suruh balik. Bahaya ni. Macam budak-budak kan. Pesan kat anak tadi, nanti balik sebelum pukul 7. Abang nak pergi masjid ni. Sebelum pukul 7 balik. Ya, bahaya. Kau jangan ya-ya je. Ya. Seronok main. Main. Nak main bola kan. Tendang-tendang kena tiang. Tendang-tendang kena palang. Kawan kata relax. Last. Siapa gol last ni, kira menang. Waktu nak last tu, tiang, palang, sudut, tak ada yang masuk. Lupa. Macam orang mancing macam tu tak? Dekat nak maghrib ni pergi mancing tengok. Berlumba-lumba ikan makan. Zak letak, zak angkat. Letak, zak angkat. Lupa nak maghrib. Orang meniaga kat pasar malam tu, tengah goreng mi baik kan, beratur menunggu mi dia tu. Kita tanya dia, tuan nak sembahyang tuan? Nak sembahyang tapi ni ramai. Sebab itu dia kata ni permainan. Siapa yang kena tipu? Siapa yang kena tipu? Rezeki itu dari dia.
Yang letak depan dia tu semua Allah Ta'ala letak. Siapa yang kena main? Inilah yang dia kata la'ibun wa lahun. Apa maksud la'ibun? Main. Aku nak tengok, aku letakkan, aku umpan 10 orang. Kau lupa ke kau ingat aku? Kau lupa aku ke kau ingat aku? Allah Ta'ala jadikan semua ni supaya nak kenal dia je, nak suruh ingat dia je yang dia bagi ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku ciptakan alam ni bukan suka-suka, supaya kau ingat aku. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah Ta'ala kata, aku ciptakan ni semua-semua untuk ingat aku. Sebab itu dia kata bangkit tidur, baring, terlentang, berdiri, jalan, ingat aku lah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Bangun, berdiri, duduk. Aku ciptakan ni semua ni. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Aku ciptakan langit dengan bumi ni. Untuk apa aku buat? Aku bukan suruh kau main-main, aku suruh kau ingat aku. Kau tengok pokok tu, kau ingat aku. Kau tengok duit tu pun kau nampak aku, bukan nampak duit. Duit tu hanya bayang-bayangnya, wujud macam bayang-bayang. Kau kena ingat, dia kata wujudnya manusia ni macam bayang-bayang, bukan wujud aku. Bayang-bayang ni tuan-tuan, wujud pasal ada yang punya bayang-bayang, kan? Tapi tuan-tuan kena mengaji lebih mendalam lagi lah dalam bab tasawuf. Tadi saya pergi dengan Haji Sukaini, pergi bandar lah, pergi cari kitab. Kitab apa saya nak cari sebenarnya? Kitab ni tuan-tuan ya, apa kitab ni? Kitab tu bahasa Arab, kitab ni dulu. Kitab ni Rumi lama. Kitab dia harga dulu ni RM1 2 lah. Kitab boleh cabut-cabut. Saya pergi cari kitab ni. Kalau tuan-tuan tengok kitab ni, dia panggil Kashful Asrar. Apa dia Kashful Asrar ini? Ialah menyingkap segala rahsia. Saya cari kitab ni nanti. Waktu tu saya umur 8 tahun mengaji kitab ni. 8 tahun pergi mengaji dengan Tuan Syekh. 8 tahun umur. Tuan Syekh pun kata, faham ni? Ngeleng lah. Habis tak faham ngaji apa? Ngajilah, mudah-mudahan dapat keberkatan Tuan Syekh. Ngaji kitab ni, membuka segala rahsia. Nak menuju kepada Allah Ta'ala, nak buka rahsia dululah. Macam mana nak menuju ke dia kalau rahsia tak tahu? Singkaplah kitab ni. Dalam kitab ni dia bicara banyak benda lah. Yang kita puja dunia ini bayang-bayangnya dia tahu. Yang patut kau puja, siapa yang punya bayang-bayang tu? Aku yang punya, kau pujalah aku, kau pujilah aku, kau ingatlah aku, kan? Tu bayang-bayang tu nak buat apa? Tapi kau pulun kat bayang-bayang ni, kau puji cantik bayang-bayang ni, lawa lah apa semua, seronok. Ini namanya permainan. Inilah yang dikatakan dunia penuh dengan permainan. Kita nampak kapal terbang, kita puji siapa? Pandai yang buat kapal terbang ni, kan? Mana dia Allah? Kita tengok pilot tu bawa kapal terbang, kan, terbalik, kan, jet boleh buat balik, kan, macam 5 Langkawi, kan. Hebat pilot ni. Ini tahu berapa tahun lah dia berlatih ni. Mana Tuhan? Mana Allahnya? Allahnya mana? Tak ada. Tuhan kata, sia-sia aku jadikan benda tu. Aku cipta tu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Aku suruh kau fikir tentang aku, bukan fikir tentang barang tu. Kita pergi fikir, hebat pilot ni, tah manalah dia belajar, kan. Pandai dia buat. Tak jatuh pula dia tu. Satu permainan hebat manusia di dunia ni lah. Dia kata permainan. Kemudian dunia ni melalaikan tuan-tuan. Niaga tuan-tuan kat pasar malam tu orang tunggu, lalai kita nak sembahyang.
Berapa ramai agak-agak kat pasar malam tu yang sembahyang maghrib tuan? Saya pernah lah duduk kat pasar malam tu kan. Pasal dia kata, ustaz jangan cakap kalau ustaz tak nampak. Saya pun duduk lah kat surau kat pasar malam tu. Yang sembahyang 3 orang lah. Yang jual kitab, yang jual CD Quran, yang jual barang-barang sembahyang. Tu dia yang sembahyang. Yang lain payah nak sembahyang. Payah nak tuan. Tapi kalau jual kitab pun tak sembahyang enggak. Tu petanda nak kiamat sungguh tu. Entah. Saya sarankan, saya kata, dia ni waktu sembahyang maghrib ni tutup lah pasar malam ni kejap. Padam lampu pasar malam ni kejap kan. Padam lampu dulu 20 minit tutup lampu pasar malam. Habis orang Islam yang bukan Islam tak sembahyang tu, dia nak buat apa? Duduklah sekejap, tunggu dulu. Kadang pasar malam buat kat masjid lah tu. Mana pasar malam? Depan tu. Mana masjid ni? Jadi saya suruh tutup. Macam-macam orang hujah. Semayang apa semua sibuk, kita nak berniaga mana boleh kejap tutup, kejap padam, orang balik lah, siapa nak tunggu kan. Saya kata Allah Ta'ala ngatur pasal malam kau ni pun kan. Yang datang ramai-ramai ni Allah Ta'ala yang petik hati ni, suruh datang. Kalau tak datang dia. Ni tuan-tuan ni yang Allah Ta'ala petik hati tuan-tuan ni datang, Allah Ta'ala lah petik ni. Dia cuit sikit suruh datang. Jangan kita rasa aku berusaha tahu suruh nak datang tu. Ingat senang kok. Dah. Allah Ta'ala petik itu tu. Suruh datang. Lembutkan hati nak datang. So itu tuan-tuan bila dengar panggilan kan, orang azan kan, sampailah ayat, sampailah perkataan hayya 'alas salat kan. Marilah sembahyang. Tuan-tuan jawab apa? Jawablah, aku nak datang. Aku nak datang ni. Apa sebab tuan-tuan jawab? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa sebab tuan-tuan jawab begitu? Tak ada daya upaya aku ya Allah, melainkan dengan kudrat Engkau ya Allah. Sehat. Tuan Haji. Ni. Cik Suhaimi sehat kan? Apa masalahnya orang panggil datang je lah. Kenapa nak jawab-jawab macam tu pula? Sebab kita tak ada daya upaya pun. Kita cakap dengan orang, sehat pun tak datang surau ke? Kan tak nak datang surau. Tak ada daya upaya je. Allah. Permainan tuan-tuan dalam kehidupan. Lalai. Dunia ni melalaikan sungguh. Yang ketiga, dunia ini dia kata megah. Memanglah. Dunia mestilah megah. Orang hidup atas dunia ni untuk apa tuan-tuan? Seronok. Bangga. Apa yang kita miliki memanglah bangga, bermegah-megah dengan dunia. Tuhan kata aku bukan suruh kau bermegah-megah dengan dunia ni. Aku tak suruh pun. Sebab kau kena faham, dunia tu aku yang bagi. Apa yang kau nak megah kan? Dunia tu aku bagi pinjam, nanti aku ambil balik. Tu saya kata macam orang joki tu lah. Joki yang parking kereta tu kat hotel kan. Tuan-tuan datang bawa kereta mewah, bawa Mustang lah, bawa Rolls Royce, Jaguar kan. Sampai kat hotel tu, sampai kat lobi tu, joki dah tunggu. Tuan turun je, dia ambil kereta. Pergi bawa parking. Dia bawa parking. Dia punya lagak tu masa dia bawa tu, macam dia punya tu. Macam dia punya tu. Dia belagak bawa. Kereta mewah tuan, bukan dia pakai. Mana ada orang pakai joki buat kancil? Tak ada. Bawa lah BMW X series kan. Belaga masuk. Parking lah. Habis parking, keluar. Tak kunci. Kan tuan balik semua nak ambil kereta tu kan. Bukan tuan ambil, dia ambil kereta tu. Dia datang dengan bangganya bawa kereta tu lah. Sampai dekat lobi tu, tuan pun ambil kereta tu balik.
Lepas tu dia buat apa? Dia nganga apa tu? Tu yang dia megah sangat tu. Dunia ni macam tu. Dia bagi kan? Dia bagi. Kita pun rasa macam kita punya dunia ni. Kan? Lepas tu nanti, satu saat, dia ambil. Sama ada dia ambil harta tu, yang kita megahkan tu, atau dia ambil kita yang bermegah ni. Salah satulah dia ambil tu. Kalau dia ambil kita yang bermegah, langsung tak guna apa. Tapi kalau dia ambil yang kita megahkan, boleh lagi lah untuk kita insaf. Bertaubat, ya Allah aku terlupa kat engkau ya Allah kan. Allah, selama hari ni aku ingat aku punya ya Allah, lupa aku sampai aku lupa engkau ya Allah. Tak ingat nak ingat engkau ya Allah. Tak apa lagi kalau dia ambil kita yang lupa tu macam. Dia ambil kita yang lupa, bukan dia ambil yang dia bagi kat kita. Dia ambil yang kita ni sebagai orang lupa, dia ambilnya kita tu. Tinggallah benda-benda tu. Ni lagi tak guna. Lagi malang tuan-tuan. Ada untungnya lagi kalau dia ambil yang menyebabkan kita lupa, daripada dia ambil kita yang dah lupa. Kalau dia ambil yang dah lupa, yang kita yang lupa ni, langsung tak guna apa. Dia ambil yang kita buatkan kita lupa, kita rasa insaf, taubat kembali kepada Allah. Boleh minta ampun, ya Allah, kerana ni semualah menyebabkan aku lupa, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Boleh lagi. Inilah kemegahan dia kata. Kemudian dunia ni perhiasan tuan-tuan. Tak ada apa pun. Dunia sebagai perhiasannya. Jadi 4 ini ulama bagi 2. Satu dia panggil harta yang banyak, satu lagi dia panggil anak yang ramai. Ni dua-dua ni ada 4 perkara ni. Seronok, permainan, lalaikan, kerana anak kita lalai, kerana harta kita lalai, kerana anak kita bermegah, kerana anak ni sebagai perhiasan, kerana harta sebagai perhiasan, kita seronok, lupa diri. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum. Apa dia kata? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati dia kata. Harta dan anak kamu ni jadi fitnah kat kamu. Apa fitnahnya? Yang menyebabkan kadang-kadang kita terlupa, kita leka. Layan anak sampai semayang lambat. Layan isteri sampai kan nak pergi masjid pun tak dapat. Kan? Kadang-kadang. Sebab tu isteri kena main peranan, anak kena main peranan. Kan? Saling ingat mengingatkan. Nak pergi kuliah malam ni, pasal malam ada pula orang rumah kata, bang, mana? Pasal malam nak pergi surau, bang, pasal malam ni bang. Kan? Azab? Semua barang tak ada tu. Rumah tak ada barang. Nah, pergi surau malam ni, pergi kuliah. Pergi kuliah malam ni tak masak lah. Apa nak masak? Barang tak ada. Garam pun tak ada tu. Kata kat bawang tak ada, garam tak ada. Tu macam mana? Dia lebih salam. Agak-agak macam mana tadi. Kan? Dia pasal malam kan tak masak pula. Tak pergi pula, kuliah pula ada. Macam mana agak-agak. Kok orang rumah lah kan teragak nak makan yang tofu malam ni bang. Malam ni ada pasal malam yang tofu tu sedap bang, kata dia kan. Kita ni sayang bini punya orang kan. Siapa tak sayang bini bang? Tak tahulah tuan-tuan, saya tak tahulah kan. Kau tak sayang bini tak tahulah kan. Lantak dia lah ustaz, nak makan sudah lah, tak apa. Dia pun cakap, bang, teringin tu nak makan yang tofu. Tofu mana? Pasal malam sedap yang tofu tu, saya dah lama tak dapat, teringin tu nak makan. Macam bang, kalau lepas maghrib kita pergi bang. Lepas maghrib dah kuliah surau. Alah bang, selalu dah kuliah ustaz tu. Dia lah bang, kan, yang tofu memang teringin tu lah, saya dah mimpi-mimpi macam tadi kata. Iyalah apa lagi. Yalah yang tofu lah, jom lah. Ni yang kata Tuhan tu kata tu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tu
Hati-hati kan. Orang perempuan, ibu-ibu kan, anak-anak jaga elok-elok. Jangan sampai datangkan fitnah pada suami kita. Kan? Jangan tuan-tuan. Kan? So kita tanya, Jim tak datang malam? Rumah dah, jak pergi beli yang taufu pula. Tak dipergi kan, kau tarik muka pula dia. Aduh. Kan? Bahaya tu. Jadi dalam mengharungi perjalanan ke akhirat, manusia hendaklah melalui dunia dan kehidupan di dunia ini. Oleh demikian dia kata manusia mesti memahami kehidupan dunia yang diredai oleh Allah dan kehidupan dunia yang dicela. Kena faham, kena tahu. Mana dunia yang dikehendaki oleh Allah, mana dunia yang dicela oleh Allah. Dia ada dua, satu dipuji oleh Allah, satu dicela oleh Allah. Jadi kehidupan dunia ni dicela sebagaimana apa yang tergambar dalam carta ke atas tu. Permainan, melalaikan, kemegahan, perhiasan. Kalau ini yang ada dalam hati kita, empat ini, inilah dunia yang dicela oleh Allah. Kalau empat ni ada, inilah yang dicela oleh Allah. Jadi untuk nak tahu supaya jangan ada empat ni, kita kena tahu matlamat kejadian kita, supaya kita jangan tertipu. Apa dia empat matlamat kejadian? Tiga matlamat utama. Pertama, kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah, mengurus. Apa yang kita nak urus? Harta kita. Dunia ni kita kena urus betul-betul. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata kat malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikah. Malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah. Kat mana? Kat muka bumi ini. Untuk apa? Untuk urus bumi ini. Kan? Malaikat jawabnya, qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat komen sikitlah kat Tuhan. Dia ngajar Tuhan. Tuhan kata, aku nak jadikan khalifah. Macam kata malaikat, qalu ataj'alu fiha. Tuhan, ataj'alu fiha, kau nak jadikan buat apa ni? Ataj'alu fiha wa yasfiku ad-dima. Dia ni yang kau nak jadikan ni, dia ni kerja dia tak ada lain. Wa yasfiku ad-dima, dia ni nak berbunuhan je. Tak ada nak bergaduh je kerja dia, bersegita je. Kau buat apa buat dia ni? Kan? Tuhan, malaikat jawab lagi, malaikat kata lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni dah bertasbih dah ke engkau ya Allah, penat lagi. Kami dah buat dah, tunduk dah patuh bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kau nak apa? Oish, bahasa Melayu macam tu lah cakap. Kau nak apa kan? Kita orang dah bertasbih dah. Dah puji engkau siang malam pagi petang. Nak apa? Tuhan marah kat malaikat. Apa Tuhan cakap? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia kata, kau faham tak? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah apa aku buat. Kau cakap banyak pula nak ajar aku. Tuhan, kan? Tuhan backup lagi kita tu. Waktu malaikat komplain tu, dia backup manusia ni. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah apa aku buat. Tengok. Tujuan hidup ini jadi khalifah untuk takbir, urus dunia ini. Kita hidup atas dunia ni, dia suruh ngurus ya. Mengurus tu pula ada garis panduan dia. Dia bagi garis panduan. Mana garis panduan dia? Tu yang dia bagi 30 juzuk tu. Tu garis panduan dia tu.
yang kita baca tu lah kan. Jarang baca, bukan selalu baca, jarang baca lah. Kadang baca pun tak apa nak faham ke. Kita ni baca bahasa Arab rugi satu tu je, tak faham tu lah kan. Kalau faham sedap kan. Apa buat tak faham tu lah tuan, tu yang ruginya. Kalau apa faham, okey. Itu macam tuan-tuan sambut marhaban lah, macam maulid ni, tak lama dengan maulid kan. Kadang-kadang kita buat tapi tak faham, tu yang sayang tu. Kalau faham sedap tuan kan. Cuma kita tak faham ya, macam tak syok lah, tak faham tu kan. Sekarang dah banyak dah tu Haji buku terjemahan dia tu kan? Macam marhaban lah kan. Ya marhaban ya Umar marhaban anta syamsun anta badrun ya marhaban ya Umar marhaban. Satu tak faham masalah. Tu rugi tu. Beragak dah, bunga mangga dah. Cuma tak faham tu ya. Kau faham syu'ur kan? Merawi pun tak faham. Silap tu je dulu. Kalau kita belajar bahasa Arab lu faham. Ni dulu macam bahasa Arab, alah, orang ngaji sekolah agama ni low class lah kan. Saya ngaji pondok, orang kampung semua kata, apa benda lah engkau ni, ngaji lah negara-negara orang putih ini nak ngaji pondok, alamak, jadi imam jadi Bilal, payah kau ni. Ngaji pondok, siapa nak ingin nak ngaji pondok tu? Low class ngaji pondok, jadi imam jadi Bilal kan. Sampaikan saya nak pergi ngaji negara Arab pun orang kata negara berdebu yang kau nak pergi. Kau pergi negara orang putih lagi bagus. Kau orang lain tuan-tuan, pak-pak saudara pak-pak saudara yang sound pun bukan orang lain sound okey, gini pak saudara sound kan. Kita pun pergilah, orang tua kata cuba kau pergi rumah Tuhan, mintalah kau ada rezeki. Kau dah lah tak ada pinjaman, yayasan, beasiswa, pergilah tanya-tanya. Kita ni ikut lah cakap orang tua kan. Gini sekupang tak dapat. Yang dapat cercaannya, kau nak gimana? Ngaji Mesir. Kau tahu tak Mesir tu negara berdebu, kau nak buat apa? Tengok anak saya kata, ngaji kat London, ambil law kan. Tu yang saya geram, balik tu saya geram kan. Geram, kau tunggu kau aku cakap. Hari ni hari engkau, esok hari aku. Macam filem Piramli, Tiga Abdul duduk kat kanan kuda. Hari ni hari engkau, Sidik Sigaraga, esok hari aku kan. Bila balik kan, balik Malaysia kan. Satu hari orang rumah nak meninggal, rumah dia nak meninggal kan. Telefon ayah saya kan. Ayah saya pun jawab, kenapa? Rumah meninggal, nak minta ustaz datang uruskan jenazah. Yang itu baru sedap dapat peluang dari saya pula. Hari ni hari aku pula, hari tu hari engkau. Apa saya jawab? Saya kata suruh saya datang pun bukan boleh hidupkan mayat tu. Bila nak menguruskan, anak ambil undang-undang ngaji kat Amerika, takkan tak boleh buat. Ngaji kat Amerika, apa masalah? Uruslah. Saya ni ngaji negara berdebu, nak buat apa? Janganlah cakap macam tu. Hari ni kau cakap macam tu, hari tu kau cakap apa kat aku kan? Memang dalam Islam tak bagus balas dendam kan. Tapi geram tengok. Jangan hina agama. Agama jangan dihina. Hari ni agama tuan-tuan jangan main-main. Ni terang-terang hina agama ni. La ilaha illallah. Kau nak buat apa? Kan? Hari ni saya jadi sombong lah sikit tuan-tuan. Bila yang hina-hina saya dulu, bila nak baca tahlil, telefon saya. Bila cuti ngajar, tak ada cuti. Hari-hari ngajar. Cutilah nak buat tahlil, buatlah sendiri. Takkan tahlil pun bodoh. Tahlil pun tak tahu nak buat. Bodoh sangat. Bukan perlu ngaji kat Mesir pun nak buat tahlil. Imam kat kampung pun tak ada belajar kat Azhar pun boleh buat tahlil, lagi panjang tahlil lah.
Memang saya badal kau ni. Dulu kau hina agama, hari ni kau dapat lah dengan saya. Siapa hina agama depan saya dulu memang dia dapatnya. Saya bubuh kau ni. Saya tak ada ampun punya. Dulu hina agama kan. Nak baca talqin. Alah tak talqin lah. Ajar pun bukannya dia ngikut. Saya dapat. Dulu waktu hidup orang ajar tak nak ikut, dan nak mati suruh ajar lagi. Bayarlah, tak ada nak ikut, kena susah lah. Jangan cakap macam tu kan. Tu tuduh pula kita Wahabi lah, tak nak talqin. Pandai kau hidup atas dunia. Saya dah mati dah lah, tanam je lah. Pandai-pandai lah malaikat dia dengan malaikat. Kita pula atas dunia dah nak ajar tak datang. Bila dah masuk kubur, kita pula sepaksa pergi kubur nak ngajar dia. Itu masa kat masjid dia tak nak datang tuan kan. Tak nak datang masjid mengaji, tak nak. Apalah mengaji pergi masjid, habis-habis masjid. Bila mati pergi ke kubur, Ustaz boleh tak tolong talqin? Atas dunia saya dah ajar dah, soalan yang sama je. Tak ada soalan lain pun. Kat masjid pun saya ajar juga. Tuhan tanyakan, ma rabbuka, malaikat tanya. Wa ma nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Soalan dalam masjid tu, itulah soalan dalam kubur tu. Kalau kau datang itu dah dapat jawab dah. Soalan bocor lama dah. Ini terpaksa pula kita atas kubur tu. Wahai si Fulan bin si Fulan. Ni talqin ni pun satu bab juga pun kan. Kadang ada dua versi talqin ni. Sebab tu hati-hati talqin ni tuan-tuan. Saya baca talqin, saya tak pakai teks tuan. Ada teks yang kadang-kadang sombong tu bunyinya. Wahai si Fulan bin si Fulan, sungguhnya kamu telah dikembalikan kepada Allah. Sebentar lagi kamu didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada kamu, janganlah kamu gerun dan gentar, sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Sedap ya. Munkar Nakir tu geram dia dengar. Kau tunggu, tak gentar, kau tunggu. Kau tunggu, tak gerun, tak gentar, kau tunggu kata. Imam sedap baca lagu tu. Janganlah kamu gerun dan gentar, sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Nak tengok, kata yang si mati nak tengok gerun tak gerun, kau turun lah. Aku nak jawab ni seksa, kau tak gerun. Saya takut cakap lagu tu. Buat-buat kita janganlah gerun dan kau gentar, sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Malaikat maut pun gentar. Betul macam? Ni yang kata tak gerun tadi ni. Kau siap kau? Kadang-kadang talqin saya, orang suruh baca talqin, tapi talqin saya tak ada pakai teks tuan kan. Yalah, apa talqin? Bukan nak ngajar yang mati tu, nak ngajar yang hidup. Ingatlah sesungguhnya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah seperti mana si Fulan bin si Fulan, kamu akan ditanya oleh Allah. Itu ya, apalah masalah kan. Jadi tuan-tuan, pertama jadi khalifah, urus harta, urus dunia. Jangan main-main. Nguruskan tahu, bukan memiliki, menguruskan. Kena faham tuan-tuan. Kita ni tak faham, kita memiliki, kita rasa kita punya. Tu yang rasa tamak. Kan? Sebab kita rasa kita punya. Sebenarnya itu kita menguruskan saja. Tuhan kata kau tolong ambil ni, tolong uruskan. Ini untuk anak yatim, ini untuk orang miskin, ini untuk kaum kerabat engkau, ini untuk jiran engkau, ini untuk orang ni, ini untuk orang ni, ini untuk mu'allah. Kau bagi-bagikan dia. Kau punya aku dah sediakan. Aku dah catatkan. Uktub rizqah sebelum hidup lagi. Sebelum dijadikan kau tu aku dah tulis dah. Malaikat dah tanya, ni rezeki macam mana? Tuhan kata cukupkan rezeki dia. Berapa lama dia hidup? 60 tahun. Cukupkan dia 3 juta untuk 60 tahun. Dia dah tulis dah siap-siap. Yang tu kau punya dia kata. Yang lain-lain tu uruskan. Bagi semua. Saya tu Nabi kata apa? Membelanjakan untuk anak isteri dapat pahala tak? Besar pahala dia. Apa yang kita dapat kita belanjakan tu semua besar pahalanya, betul tak? Betul kan? Sebab Tuhan kata, tu betul. Sebab kau tukang ngurus je, bukan kau punya. Tu sebab dia kata ni khalifah. Kita pula bini tanya, bang, duit bang? Mana ada duit? Bang, duit bang? Mana ada? Mana ada? Besok je nak jawab kita depan Tuhan. Kan? Itu belum lagi orang miskin datang. Itu belum lagi anak yatim yang datang. Itu belum lagi mu'allafatu qulubuhum yang datang. Itu belum lagi tu tuan-tuan tu. Tu semua nak datang nanti tu.
Nak datang apa? Datang jumpa kita ni. Kan? Mana hak aku? Mana hak aku? Kan? Engkau khalifah dulu kan? Ya ni. Mana hak aku? Apa nak jawab? Kita khalifah. Sebab itu kejadian kita sebagai khalifah tak lebih dari itu, menguruskan saja. Yang kedua, aku ciptakan ke atas dunia ni untuk beribadah siang, malam, pagi, petang. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan kau jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepada aku. Apa arti ibadah? Tuan-tuan, hanya semata-mata kerana Allah kita buat. Kerja kita tak ada lain, ibadat terus. Kan? Bekerjalah, kerja tu juga ibadah. Jalanlah, jalan tu juga ibadah kepada Allah. Aku jalan ni kerana Allah. Aku nak tengok keindahan ciptaan Tuhan. Bukan ibadah ini hanya semata-mata sembahyang, puasa, zakat. Itu ibadat khusus. Ibadah ruang lingkup yang sangat luas. Tuan-tuan, ruang lingkup yang sangat luas. Makan tu juga ibadah, tidur tu juga ibadah. Sebab tidur kerana Allah, makan kerana Allah, bukan makan kerana nafsu. Kan? So itu makan ni tuan-tuan, apa yang perlu ada? Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi tuan-tuan banyaklah pantang kan. Tu tak boleh, ini tak boleh, banyaklah tak boleh. Tak tahu lah pasal apa tak boleh. Saya boleh belaka. Tak ada pantang, yang pantang jumpa je. Bang pantang jumpa je bang. Apa yang ada halal makan. Jangan ni saya kambing ni. Kita ada darah tinggi je. Ada, jangan makan. Tak boleh pula dah. Darah tinggi ada. Semua tak boleh kan. Ni jangan makan. Ni manis ni. Ini kuih potong kaki ni saya. Entah ada macam mana? Ada, jangan makan je. Potong kaki. Semua tak boleh. Habis jangan macam mana nak makan. Makan aja lah. Makan tuan-tuan. Nama itu aku makan kerana Allah. Ya Allah, berkatilah rezeki ni ya Allah, aku nak makan. Kau yang suruh kan. Kulu washrabu. Macam minum ais lah. Tuan Haji semua tak minum ais ni. Ustaz pagi buta minum ais. Apa ustaz ni? Malam minum ais. Pagi, siang, malam, pagi, petang minum ais. Ustaz biar betul ustaz. Nabi kata minumlah hablul warid. Abdul Barid ni apa maksud dia? Dia kata minum benda sejuk manis. Dia suruh minum air sejuk manis. Kita minum air panas. Lepas tu tak manis. Sebab takut. Minum air panas. Nabi sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tuan-tuan tengok. Ada tak hadis Nabi suruh minum? Minumlah. Baca Syama'il tengok. Nabi suka minum yang sejuk, manis. Halwal barid dia kata. Manis, sejuk. Kita minum air batu semua orang tengok kan. Air batu. Bang, jangan minum air batu. Dia orang dah komplain kita. Siang malam minum air batu. Tapi kita ikut Nabi bang. Nabi suruh minum dah. Halwal barid. Pagi buta kan. Pukul 7, pukul 8 minum air batu. Tak baik, tak elok minum air batu. Mandai tak mana datang tak tahu. Malam tak boleh minum air batu, tak elok. Macam orang perempuan lah, bang jangan makan nasi malam-malam, tak elok. Kan? Apa tak elok nak makan nasi malam-malam? Tak elok makan nasi malam-malam ni. Kan? Gemuk. Gajah haram sulah nasi pun tak makan, gemuk betul. Mana datang tak boleh makan nasi, tak boleh makan nasi. Itu orang perempuan pula tu. Jangan makan nasi. Ni ibu-ibu jangan cakap lagu tu. Masak ajalah. Ni kadang-kadang kita malas masak, kita cakap lagu tu. Jangan makan nasi. Rupa dia malas masak. Makan nasi dulu kan. Azan dulu bila? Dah azan masuk dah ni? Belum? Tengok dah dengar azan Mekah ke apa? Ni dia suruh ibadah aja. Makan tu ibadah dengan syarat tadah tangan lu. Allahumma barik lana
fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nak makan pula, tengoklah Nabi suruh apa dulu. Buah dulu, makanlah buah dulu. Ikutlah Nabi tu. Jangan letak nasi dulu. Kan? Kita nasi dulu, buah kemudian. Tak betul. Satu datang penyakit. Dia punya pusingan tak betul. Nabi kata ambil lauk yang dekat dulu. Tapi yang dekat tak sedap. Yang situ kambing, senia petai. Alamak. Nak ambil tak ikut sunnah pula. Petai. Macam mana? Nak ambil mana dulu tuan? Petai dulu ke kambing dulu? Jadi, sunnahnya ambil depan mata. Ni kambing jauh macam. Azan dulu tu bila. Malam ni lambat sikit ni habis. Siapa yang sanggup tunggulah. Allah. Okey tuan, kita sambung lagi tuan. Jadi Allah Ta'ala kata yang ketiganya adalah ujian. Hidup ni jadi pengurus, lepas tu kita kena beribadah lah. Namun begitu dalam menguruskan harta dunia ini kita ada ujian. Tuhan kata dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tuhan kata,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Setelah kita jadi khalifah kat muka bumi, kita beribadat, apa tujuan Allah buat ini? Nak tengok di kalangan kita ini, siapa di antara kita yang lebih baik amalannya, yang lebih amanah tugas yang diberikan oleh Allah. Jadi kita duduk atas dunia ni, sebenarnya dia uji kita je. Nak tengok, aku bagi dunia, kan? Aku bagi engkau satu pekerjaan. Dunia kau tolong uruskan, pekerjaan kau ialah beribadah. Dua-dua ni sebagai ujian aku. Nak tengok kau selesaikan tak dua perkara ni. Maka Allah Ta'ala kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila dah ada tiga ni, maka dia kata dunia manusia ada tiga faktor dalam kehidupan dia. Dunia tempat kita beramal, kita singgah sebelum nak menuju ke akhirat. Kemudian manusia ialah hamba yang akan mengharungi, memakmurkan, mentadbir urus muka bumi ini. Namun begitu, pengurusannya berdasarkan ad-din, agama. Ikut agama lah, bukan ikut hawa nafsu. Mengurus amal dunia ini, urusan atas dunia ini, mengikut agama. Sistem kehidupan, siapa yang buat? Tuhan yang buat. Kau ikut aturan-aturan ini. Jangan langgar ke akhirat, so aku tuntutlah. Jadi ada peraturan. Jadi bermula dari situ, tuan-tuan, kita pun nak balik. Dah takbir dunia ni dah elok, dah urus semua kan. Dah lalui ujian. Ujian kita ialah nak masuk ke akhirat. Nak masuk alam barzah. Bila masuk alam barzah, tuan-tuan, dan apa yang kena bawa? Adalah pasport. Nak masuk, nak jalan jauh ni, ada pasport dia. Ni bukan pasport yang tuan-tuan buat 200 ni pasport akhirat. Tuan-tuan tak ada lah. Jadi tuan-tuan, bawa lah ini. Apa benda yang nak bawa dalam pasport ni? Pertama, dia kena bawa akidah. Kemudian dia kena bawa ibadah syariat ni. Kemudian dia kena bawa akhlak ataupun dia panggil tasawuf. 3 ni nak bawa balik. Nak tunjuk kat Tuhan lah, nak tunjuk kat Allah Ta'ala. Apa akidah kamu itu duduk atas dunia ni? Mana dia? Tunjuk. Kan? Apa yang dia nak dakwa kita? Kehidupan kamu itu atas dunia ni baik ke tak baik? Hari ni aku nak tanya lah. Kan? Aku nak tanya. Ibadah hari tu macam mana? Dah settle belum? Pertama-tama ibadah yang ditanya oleh Nabi SAW, yang sebut oleh Nabi, apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil abdul yaumal qiyamah as-salah. Pertama hamba aku akan ditanya nanti ialah bab solat. Solat kena settle dulu. Settle ni maksud apa? Semua komplit bab solat ni. Package yang datang kita buat semua-semua. Kan? Jadi tuan-tuan, bawalah ini. Bila dah cukup 3 ni, dah ada 3 ni, maka dia kata dapatlah nak lalui perjalanan ni. Nak lalui perjalanan ni, tapi dengan syarat 3 ni kena ada dulu. Kemudian untuk nak selamat dalam perjalanan, ada benda yang aku nak lagi, dia kata dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen penting dalam perjalanan mesti ada lah. Tuan-tuan kalau naik kapal terbang nak ada tiket. Jalan jauh nak ada visa. Semua nak ada lah. Jadi apa yang dalam perjalanan yang kena ada? Pertama, iman. Kedua, amal. Ketiga, kebenaran. Keempat, kesabaran. Kena ada 4 ni. Nak selamat ni. Dasar keselamatan dalam perjalanan ke akhirat, kenalah ada iman. Iman tak ada, sangkut. Iman ada tapi tak beramal, sangkut. Amal lah tapi tak betul, sangkut. Semua nak kena lepas kan.
Kan? Untuk nak selamat dalam beramal kena sabarlah. 4 ni kadang-kadang. Sebab itu dalam surah Al-Asr disebutkan oleh Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walaupun ayat ni pendek, kadang-kadang jadi imam pun jauh juga perginya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Makmum di belakang layan ni kan. Oh, sedap suara dia ni. Tapi yang dia baca salah, kita nak betul pun kita tak tahu kan. Falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-din. Tadi wal 'asri kita jumpa pula ayat ni mana ni. Makmum nak nunggu makmum pun tak tegur-tegur juga kan. Makmum pun leka baca Fatihah dia. Kan imam ni betul ke salah? Kan betul ke salah? Imam lah yang ragu-ragu kan. Falahum ajrun ghairu mamnun wal 'asri ni mana ni? Tak jumpa. Tunggu je lah makmum. Mana makmum ni? Kan? Sampai habis lah. Falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Rukuk, sujud, habis sembahyang, imam nak tanya, saya baca dia betul ke salah? Betul mam. Betul. Betul. Boy, makmum pun hayal. Makmum pun kali kan. Kadang-kadang jadi imam kadang-kadang ni bukan tuan-tuan. Baca ayat pendek pun. Kan? Tak. Apatah lagi kalau baca surah Sajadah kan. Panjang kan, 30 ayat kan. Saya tu kadang-kadang ya pagi Jumaat lah. Saya kalau baca Sajadah tak kira pagi Jumaat ke Isyak ke. Kalau saya kena ayat Sajadah saya sujud je tuan-tuan. Ada yang makmum subhanallah. Khalak subhanallah lah, aku baca Sajadah kau ni biar betul kan. Yalah, kalau di Malaysia ni pagi Jumaat lah biasa kan, alif lam mim kan, sampai tang ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita melampau otak dah plan dah pagi Jumaat sujadah lah. Mana boleh plan tuan-tuan? Mana boleh plan sujadah ni? Dia tak ada istilah pagi ni sujadah nah. Suka-suka kita tak boleh. Sebab itu dia ayat dalam Quran dia ada 14 tempat sujud ni tuan-tuan. Nah, sujadah ni dia ada 14. Surah Al-Hajj ada 2 lah. And macam kita baca surah Isyak, baca surah Iqra, imam bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai habis. Sampai tang ayat wasjud waqtarib. Imam pun tu sujud. Meloncat makmum kat belakang. Subhanallah. Khalaq subhanallah ayat sujud. Kan? Subhanallah. Isyak kan. Jadi Sajadah ni tak ada rancang-rancang. Dia kena ayat dia baca sujud-sujud lah. Rancang dah ada niat nak tambah rukun. Kalau tuan-tuan dah merancang dah ada niat. Dah ada niat nak tambah. Mana boleh rancang? Benda tu sunat. Tuan-tuan dah bagi tahu. Hari ni sujadah lah. Mana boleh? Oh sujadah ke? Dah standby dah kan. Nanti kalau tak bagi tahu ustaz mengelupu lah semua kan. Ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang subhanallah kan. Macam di Mekah lah kan. Isyak di bantai sujadah. Orang Malaysia lah selalu nak apa dibuat ni kan, sujud rukuk sujud. Orang Malaysia kan macam tu, tak boleh tu sebenarnya kan. Jangan rancang-rancang. So itu saya buat sujadah kalau saya lah jadi imam. Tapi saya jarang jadi imam tuan-tuan. Saya tak suka jadi imam sebab bimbang kan. Dosa sendiri tak tertanggung, nak tanggung dosa orang tu saya tak nak tu. Jadi imam ni pilot ni susah tau.
Nasiblah tuan-tuan suka jadi imam, selamatlah saya. Ada setengah-setengah masjid ditolaknya, ustaz. Tak pula saya mana kan. Ustaz afdal. Yang afdal tuan rumah. Macam sini yang afdal tuan imam. Bukan saya pula. Saya ngajar aja. Kan. Dulu dengan mufti macam tu juga kan. Mufti kadang-kadang entah ikut afdal datuk mufti kan. Tok lah. Kau jangan nak afdal kat sini, kau jadilah mufti. Kau jadi jelah imam afdal apa. Kan kita takutlah kadang-kadang semua kita nak tanggung tuan-tuan. Orang yang bergaduh di belakang kita nak tanggung. Saya tu kerja imam ni tuan-tuan susah tau. Saya tentu sikitlah. Imam ni dia pandang belakang dulu tau. Dia tahu kawan ni bergaduh kan, dua orang ni. Contohlah Haji ni bergaduh dengan Haji Sukani. Duduk dekat-dekat kan. Tak boleh bagi duduk dekat-dekat. Jangan bagi dia duduk dekat-dekat. Sebab dia mesti bergaduh. Kau tak damaikan dia. Haji belakang. Haji depan. Apa pula saya nak sah, saya dulu sah depan ni. Haji belakang. Sebab dia masih bergaduh, kita nak tanggung ni. Kita bawa dia. Susah jadi imam. Sebab itu syarat Imam Syafi'i, orang yang duduk sah depan ni kamel mungkamel dia panggil. Apa kamel mungkamel? Banyak benda nak settle. Tak boleh angkat takbir lagi. Tengok dulu makmum di belakang dah rapat belum? Dah lurus? Ada lagi? Belum. Nanti. Tunggu. Imam belum start lagi. Sebab itu dia step dia ada. Bilal nak qomat pun tanya imam dulu. Mam, bila qomat? Imam kata, bawa bertenang Bilal. Sembahyang sunat belum sudah. Aku nak sembahyang sunat. Berapa lama sembahyang sunat, Mam? Ada 6 rakaat lagi. Kita nak kata apa? Bilal, dia imam, dia bos. Itu kalau nak sembahyang. Kalau nak azan, Bilal tak payah tanya siapa-siapa. Bilal azan, Islam boleh azan. Apa hal Bilal azan lah? Tanyalah orang dulu. Dia tak? Itu kuasa dia. Kuasa nak sembahyang kan dia kena tanya imam. Siapa imam malam ni? Mam, macam mana? Bila qomat? Imam kata, telan. Baru boleh qomat. Kalau dia qomat, buat imam buat bodoh kan. Siapa suruh qomat? Aku nak sembahyang sunat tu. Tapi tak apalah, sesuai media boleh jadi imam, tak ada masalah lah kan. Alah, kena aku tak boleh. Dia naik je lah, dia dah qomat dia naik. Kau tak nak jadi imam, tak apalah, aku naik. Boleh je. Kan? Tapi kalau dia tak pandai jadi imam, dia jadi Bilal je kan. Dia qomat. Imam buat agam dia. Waktu imam bila dah habis qomat, tak tanya dia tu, dia pun pergi bilik air saja je dah. Lantaklah kau. Siapa suruh qomat? Tak tanya aku bos. Tanyalah aku dulu. Yang kau pergi qomat siapa suruh? Kau jadilah imam. Mengelupur Bilal. Mana imam? Imam keluar. Orang dah qomat, dia keluar pula. Dia marah kita dah, bukan kita marah dia. Tu adab dia memang macam tu. Jadi imam ni susah tuan. Sebab itu dalam kitab bab adab imam dan makmum ada kitab dia. Banyak syarat jadi imam ni tuan-tuan. Bukan boleh suka-suka jadi imam ni. Saya tak nak jadi imam. Kecuali darurat. Apa maksud darurat ni? Dah tak ada orang sangat, jadi imam. Itulah. Saya takut jadi imam. Jadi imam paling saya takut. Bawa orang di belakang ni, ya Allah, ya Tuhan. Kadang kita tak tahu keuzuran makmum di belakang, mana kita tahu. Saya tu tengok, Nabi kata pandang belakang tu bukan saja-saja pandang, tengok makmum aku semua muda, malam ni baca panjang lah Syekh. Tengok umur 25, 27, boleh baca panjang lah. Tengok makmum 72, 85, ni semua nak tanggal lutut ni. Jangan macam-macam. Malam ni nak taina aja. Pasal apa, Mam? Makmum semua 82 ke atas. Malam ni panjang, Mam, tengok baca tadi. Makmum 21 semua. Sebab itu kena. Kadang-kadang imam masuk-masuk je. Allahu Akbar. Makmum kat belakang tengah kalang kabut, imam dah angkat takbir. Allahu Akbar. Bawa bertenang dulu.
banyak syarat nak dapat 27 ni. Kalau saya tuan-tuan, selagi tak lurus, selagi ada orang bersembang, selagi terlari-lari, saya takkan angkat takbir. Lantaklah kau duduk sedepan tu. Orang calik, Ustaz mana? Ustaz mana? Suka-suka hati kau je suruh aku jalan. Orang bawa kapal terbang, tuan-tuan tengok pilot bawa kapal terbang tak? Pilot nak bawa kapal terbang, tuan-tuan biasa naik kapal terbang kan? Haji kan? Macam mana? Semua dia cek dulu. Seat belt. Kursi tegakkan. Tu, tingkap. Okey, baru dia bagi tahu kapten, jalan. Baru kapten jalan. Hidup enjin lama dah. Kita kata apa khalah pilot ni tak jalan-jalan, serabut dia ni. Jalan lah. Pilot kata aku nak jalan macam mana, kau kursi pun tak tegak lagi. Itu bawa kapal terbang tu. Ini nak semain berjemaah dapat 27 ni bukan boleh main-main. Selagi tak lurus, selagi tak rapat, sekarang tak boleh lah rapat. Selagi tak bersedia betul-betul, selagi tu jangan mula. Relax, tenang. Clear. Okey. Allahu akbar. Tu betul. Banyaklah tuan-tuan. Nanti akan datang. Saya betul pahat lama ni. Tak boleh balik ni, kes meningkat lagi ni. Duduk. Tadi kawan dah hantar mesej, "Entah jangan balik dulu je." Amsal. Makin teruk ni je. Sampai orang naik bersikal rentas negeri pun kena tahan tu. Naik bersikal dia tadi. Naik bersikal ditahan je rentas negeri. Sebelah je. Bukannya jauh pun. Sebelah je rentas negeri tak ada laginya. Bersikal dia pun. Bukannya pergi jauh. Tahan. Tu saya fikir tu, tak balik dah aku ni. Duduk di sini. Tunggulah. Jangan Haji Sukaini halau saya sudah lah. Halau mampu aku. Ustaz, apa lagi? Balik kata dia. Ni dah 1 bulan. Tempoh dah taman kata dia kan. Apa nak tunggu cabut dah. Kan? Tapi insya-Allah dia tak halau saya. Kan? Kalau dia halau baliklah. Tapi tak boleh balik, tak boleh masuk. Tadi dah keluar dah statement daripada sana. Dia kata kes makin meningkat. Tu tak boleh lah. Silat-silat Negeri Sembilan pun tak boleh ni. Sebab sekolah dah tutup. Ada sekolah dah tutup Negeri Sembilan ni. Tu dah kena pula tu. Duduk je lah batu pahat ni. Apa nak buat? Duduk lah. Makan, ngajar. Apa dah masalah? Tadi pergi makan asam pedas. Haji Sukaini bawa. Makan. Apa dah masalah? Tu malam ngajar dah. Tak ada apa risau. Duduk batu pahat ni makan je lah. Pasal saya tengok orang batu pahat ni gemuk-gemuk. Makan racun, makan semua makan. Jangan jelek. Tak apalah saya kata, lantaklah. Selagi ada kuliah, nanti suruhlah Haji Muri tolong cari kuliah. Apa tu ada dia. Haji tolong cari kuliah. Suruhlah. Mana tuan abang tuan, tolonglah cari kuliah saya kan. Apa lagi arahlah dia orang. Kan? Kau tahu apa saya duduk sini lama-lama? Tak ada, saya duduklah kuliah kat sini. Suruh ni je lah saya duduk kuliah. Lantaklah. Tak boleh balik. Kan? Orang rumah pun suka dia tu tak balik. Duduklah sini. Duduklah sini. Macam mana? Tapi tak apa insya-Allah. Kita duduk sini buat kuliah. Kemudian habis tu dia kata sikit. Nak habis ni. Jadi tuan-tuan, belum habis lagi sebenarnya. Kitab ni panjang lagi lah. Bila dah masuk ke kubur, tuan-tuan, adalah benda yang kita bawa tadi, solat lah semua-semua ni. Jadi tuan-tuan, dalam kubur itulah bermulanya. Kubur pun macam-macam nama tuan-tuan. Nabi bagi tahu. Kubur ni dia kata, ada yang kata akulah lubang yang sempit, akulah yang mengasingkan kau, semua dalam tu. Akulah yang gelap gelita, duduk dalam seorang tu. Kita duduk gelap, api elektrik tak ada pun rimah hentan. Rumah punya besar tengok api tak ada pun kelang kabut. Allah, TNB ni apa dibuat tak tahulah. Dia ni Allah tak buat kerja pokok ni kot. TNB kata aku tengah buat ni kan. Aku tengah usaha lah ni nak buat macam mana. Sabarlah. Baru 2 jam dah rimas. Tuan-tuan nak duduk dalam kubur. Nak duduk dalam lahat tu lah kan. Tak ada siapa teman lah. Tak ada siapa teman-teman siapa-siapa duduk dalam tu. Tuan-tuan pernah masuk kubur? Tak pernah lagi? Tak pernah. Cuba masuk tengok. Nak tengok keras tak keras hati kita ni. Ada orang gali kubur, sebelum mayat sampai kita test baring dalam tu tengok. Suruh tutup papan. Tengok.
Kan? Ada satu jemaah saya, sebelum tu bukan jemaah saya pun, sombong dia boleh tahan lah. Alah, mati mendekut, kubur mendekut. Aku ni biasa tidur kat kubur lah, kata dia. Satu hari tu saya bawa dia. Abang memang hebat lah bang, saya kata. Jom ikut saya. Buat apa? Pergi mana? Pergi kubur. Buat apa? Ada orang meninggal nak gali kubur. Jom saya nak pergi tengok lahat kejap. Jom ikut saya. Dia pun naik dengan saya motor. Oh, pergi kubur. Sampai di kubur, saja saya suruh dia. Dah siap tanya, dah siap kubur dah? Dah. Lahat dah siap? Dah. Papan mana? Papan penutup. Ni ada dah siap dah Ustaz. Okey. Bang, nak mayat tu besar abang juga lebih kurang. Abang cuba masuk bang, tengok bang. Buat apa Ustaz? Abang masuk lah. Alah, apa? Bukannya mati. Abang hidup. Tu ukur je. Jenazah tu lebih kurang abang. Ya ke? Ya. Dia orang ni penakut. Abang berani. Abang masuk bang. Abang baring sekejap. Baring jangan Ustaz. Baring kat lahat tu. Masuk dia lahat tu, saya turun dengan papan tu. Saya turun dengan papan. Dia masuk baring, saya suruh, kejap bang. Ambil papan tu, zap, tutup. Gelap. Tak sampai seminit tuan-tuan ketuk. Saya buka papan, meloncat balik terus. Hidup ke orang tu tuan-tuan. Hidup lagi. Ajak pergi masjid tak nak, semua tak nak. Sombong sungguh. Kan? Aku walaupun tak semayang, aku tak takut lah tak kat kubur. Aku dah biasa tidur kat kubur. Saya tutup dia tuan-tuan. Tak sampai seminit dia ketuk papan tu. Bukannya lemas pun. Tutup, saya angkat papan, meloncat. Saya tanya tak jawab langsung, meloncat keluar balik terus. Berlari balik. Seminggu tak bercakap. Saya pergi jumpa dia. Bang, kenapa bang? Tak bercakap. Diam dia. Masuk seminggu datang masjid dia. Saya tanya dia, kenapa bang? Ustaz, nak cerita sikit dia kata. Apa bang? Apa masalah? Sejak saya masuk dalam lahat tu Ustaz, dia kata. Pertama kali saya dengar Ustaz, dia kata, inilah lahat, dia kata. Menangis dia cerita kat masjid. Di mana orang duduk ni. Sejak pada itu duduk masjid dia. Hidup lagi orang tu sekarang. Jangan sombong. Tak masuk tak apalah. Masuk tengok. Mana yang keras hati, cuba masuk baring tu. Seminit cukup lah. Tutup papan tu tengok. Hidup. Bukannya mati. Bukannya balik kain kapan. Hidup. Masuklah tengok. Kan? Pasal tu Nabi kata ziaratul kubur. Dia suruh pergi tengok kubur ni. Pergi ziarah kubur. Bukan ziarah tengok je. Masuklah dalam. Baru tahu. Kan? Baru tahu. Ini kita tak pernah masuk, tengok je. Okey. Apa yang okey? Masuk tengok. Okey ke KO? Kan? Nanti kita pergi tengok. Ada orang meninggal, kita pergi kubur, tetes seorang-seorang tengok. Siapa nak masuk? Siapa nak baring? Macam mayat tu. Katalah ada orang meninggal, tuan-tuan tahu kan, bagi tahu. Ustaz, ada orang meninggal Ustaz, jom pergi kubur. Jom. Kita tengok. Siapa yang agak-agak keras hati, boleh masuk lah. Boleh masuk. Tak ada masalah. Rasa. Baru tahu nikmat ke azab kubur ni. Itu boleh ketuk tuan-tuan. Boleh ketuk. Kan tak boleh ketuk pun. Kan? Tuan-tuan nak tengok lah yang nama kubur ni. Kan? Jadi tuan-tuan, nanti kita bicara tuan-tuan mengenai kubur ni tuan-tuan. Apa dia kubur? Kita semua akan mati. Nak tak nak akan mati. Kita mesti lalui sakaratul maut. Apa dia sakaratul maut? Tuhan sebut dalam Quran, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm. Ni besok kita akan lalui sakaratul maut. Tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Tuhan kata apa? Walau tara iziz zalimun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim
akhriju anfusakumul yawma tuhzauna azabal huni bima kuntum. Dia kata apa? Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawa kamu. Waktu kita nak sakaratul maut dekat sini, Halkum dipanggil, dia tolak-tolak daripada kaki tu, naik kata sampai saja. Dia panggil sakaratul maut sampai ke Halkum. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saqu bisaq. Kalla idza balaghatit taraqi. Kamu kata kalla, dia dah sampai sini ni, panggil semua doktor pakar kamu, tolong turunkan dia balik. Wa qila man raq. Tu dia panggil sakarat. Siapa datang? Keluarga datang, anak datang, bini datang, rumah datang, harta datang, duit datang, kawan datang, semua datang. Bila? Ni. Inilah yang dia maksudkan. Waktu dia datang ni, malaikat datang pukul, keluar cepat. Cepat. Keluar. Ni dia kata apa? Di hari ni kamu dibalas dengan seksa yang sangat menghinakan. Semua datang ni, di saat dia datang, malaikat dera kita, keluar cepat. Keluar. Cepat. Keluar. Tu. Tu dia panggil sakarat. Bila akan datang cerita dia? Bab sakaratul maut. Kenapa ada orang mati mata celik? Kenapa ada orang mati, matinya senyum? Kata sakaratul maut ni, mati ni sakit, tapi ada yang senyum. Apa? Sedangkan Tuhan kata apa? Wala takhaf wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Siapa akan datang ni? Sakaratul maut. Pergi dah 8.40. Tuan-tuan relax kan sebenarnya. Tinggal lagi saya lagi risau tuan-tuan kan. Risaukan kaki tuan-tuan, risaukan pinggang tuan-tuan. Saya tak ada apa. Nanti akan datang bab maut ni. Cerita bab mati ni tuan-tuan, macam mana dia nak keluar? Dia nak direntap ke nak disuruh balik? Ataupun memang kita redha nak keluar? Radiyallahu anhum wa radu'an. Maka redha nak balik, Allah pun redha nak terima kita. Bila akan datang siri yang seterusnya, tuan-tuan. Lambat ustaz ni kata aku tengah nak tunggu, dia pergi serabut pula berhenti. Sajalah kan. Sajalah tuan-tuan, sebab saya lama lagi kat sini, nanti ada free saya bagi lagi, sambung kan. Sampailah habis besok, sebelum nak balik esok, kita buka kitabnya. Apa nama kitab ni? Pembukaan segala rahsia. Kita buka lah. Sebenarnya kita tak tahu nak balik, jalan nak balik, sebab jalan tu dah ditutup. Sebab apa tutup? Kita tak buka-buka. Tu yang tak tahu nak balik tu. Bila nak balik? Sami, bila nak balik? Tak tahu. Dia bagi tahu dah dulu. Kau balik sekian-sekian hari bulan. Tapi waktu keluar terlupa. Kan? Dia dah bagi dah tahu. Kau akan balik hari Khamis jam 3 petang. Faham? Angguk. Dia tunggu-tunggu tak balik-balik. Tunggu-tunggu tak balik-balik. Mana dia ni kan? Dia pergi turut. Ambilnya kita. Satu ulama'-ulama' yang tahu jalan balik, sebab dah terbuka rahsianya, dia tahu jalan balik. Tu yang dia standby. Mandilah. Siapkan semua-semua. Bersihkan diri semua-semua. Mana Haji? Nak balik. Kata dia. Balik mana? Balik ya. Dah sampai masa dah ni nak balik. Kan? Dia dah bagi tahu, aku nak balik. Sebab dia dah terbuka rahsianya. Kita tutup lagi. Bila boleh tuan? Lambat ikut. Lambat-lambat besok balik. Kan? Akan datang. Semua akan datang lah. Kitab banyak kat Johor ni, tapi tuan-tuan tak nak pergi cari. Ni. Kitab ni. Dia kata apa? Pembuka segala rahsia. Ni. Dan dulu Jawi, tapi memandang ramai tak kerti baca Jawi, tulis Rumi. Rumi pun tak pandai, tak salah jadi orang dia.
Tadilah Haji Sukaini lah bawa saya tadi pergi tu Bajarai. Pergi cari. Rupanya banyak kitab-kitab terus kat situ. Kita pergi tengok. Pergi tengok kitab-kitab mengenai tasawuf ni. Mengenai menyingkap rahsia kehidupan untuk nak menuju ke akhirat, nak balik. Pergi tengok. Tuan-tuan dekat kedai pun, saya di KL tu payah nak cari kitab-kitab ni. Payah sangat nak dapat kitab-kitab ni. Dulu saya mengaji lah, kena banjir hilang kitab. Tadi pergi cari jumpa. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pagi besok lah. Pagi besok bicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita sudahi cukup takat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'idna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan, siapa nak rakaman nanti boleh tanyalah saudara Bali.